kepada Kesultanan Melayu Melaka. Okey, kat sini awak ada buku teks pastikan sebelah awak ada buku teks. Apa kita nak rujuk, iaitu muka surat 5. Okey, kalau awak tengok muka surat 5 kat sini, muka surat 5 yang sebelah atas ni. Okey, kat sini kalau awak baca, Kesultanan Johor Riau meneruskan ciri-ciri ini. Okey, maksudnya kat situ dia nak sebut apa? Yang mewarisi Kesultanan Melayu Melaka ni adalah Kerajaan Johor Riau. So jawapannya ialah betul C. Ya, tahniah siapa yang C. So orang yang pertama itulah. Okey. Liana, yang kedua siapa tadi? Yang kedua Norman kan? Norman bukan, saya ambil yang betul. Mana tadi? Okey, nombor Nurul Atika. Okey. Okey, so tahniah yang cek baliklah siapa yang salah. So ingat jawapannya kerajaan yang mewarisi Kerajaan Melayu Melaka adalah Kerajaan Johor Riau. Okey. Korang kalau soalan tu ubah balik, mana pula kerajaan yang mewarisi Kerajaan Sriwijaya? Contoh saya ubah soalan. Kalau soalan keluar, manakah pula kerajaan Melayu yang mencontohi Kerajaan Sriwijaya? Kalau soalan yang begitu, jawapannya Kerajaan Melayu Melaka. Tapi soalannya tanya manakah kerajaan yang mewarisi Kerajaan Melayu Melaka? So jawapannya mestilah kerajaan yang wujud selepas Melayu Melaka, iaitu Kerajaan Kesultanan Johor Riau. Alright, so next. Soalan nombor 2 sedia. Siapa cepat, tapi syaratnya mesti jawapan betul. Ya ni. Okey. Dah ada yang jawab belum kan? Dah ada. Siapa yang paling cepat Dah, laju saya dah jawab. Cikgu saya dedok cikgu. Dedok? Mana yang start 351 Saya dah terlepas ni. Oh, saya lupa lepas ni saya setiap kali keluar soalan saya akan type apa-apa dululah, baru lepas tu saya akan tahu siapa bawah dia tu. Jadi yang mana Atika Alia. Atika Alia? Ada Atika. Minit ke berapa? Oh, 351 Betul ke? Yang bawah Hafizul tu. Oh, Hafizul tu jawapannya untuk atas Bawah dia Atika. Betul ke? Nurul Atika tu yang orang yang pertama? Betul Bukan, Atika Alia. Ya, Atika Alia. Atika Alia. Saya lah cikgu, saya. Sekejap. Yang minit ke berapa? Pukul 3.51. Nurul Atika. Oh, Nurul Atika tu Atika Alia. Atika Alia. Okey. Ada saya jumpa. Ni. Okey, bawah Liana tu right. Okay, so okay, so tunggu dulu So apa jawapannya kita tengok. Proses pembentukan negara bangsa Kerajaan Alam Melayu mengambil masa yang lama dan melalui beberapa tahap. Okey, berdasarkan pernyataan di atas, apakah ciri-ciri negara bangsa Kerajaan Alam Melayu sebelum kedatangan Barat? Okey, so untuk soalan ini sebenarnya dia nak tanya ciri-ciri negara bangsa Kerajaan Alam Melayu. Muka surat 4. Muka surat 4 ni. Okey, so jawapannya kat muka surat 4. Kalau tengok ciri dia ada raja, ada undang-undang, ada wilayah pengaruh dan ada rakyat. So jawapan yang tepat ialah C. Okey, betul Atika Alia. Atika Alia. Lepas tu lagi seorang. Bawah Atika siapa tadi?
Antasya. Antasya. Bukan Betul, Hafizul. Bawah Atika. Hafizul. Jap. Ikut internet cikgu lah. Jap. Antasya. Ya, Antasya. Okey, Tania. Okey, so ingatlah jawapan kerajaan yang mewarisi Kesultanan Melaka adalah Kesultanan Johor Riau. Lepas tu Kesultanan Johor Riau ni, awak ingat tau ada lagi satu saya tak nak ajar lah, nanti kan keluar pula kan. Ada tak soalan tu? Saya sebut-sebut kan keluar pula. Tak ada. Okey, so Kesultanan Johor Riau, awak ingat sikit keyword Kesultanan Johor Riau ni masa pemerintahan zaman Johor Riau, dia sangat menekankan pendekatan agama ataupun konsep Islam dalam pemerintahan. Itu awak kena tahulah tentang Johor Riau. Okey, kat muka surat 5 ada sebut Kesultanan Johor Riau menekankan kepentingan Islam dalam pemerintahan atas peta. Sebab tu saya minta murid tingkatan 5 kena beli buku teks tingkatan 4. Nanti yang murid tingkatan 4 pun nanti dah masuk tingkatan 5, awak pastikan kena beli satu buku teks tingkatan 4. Untuk murid tingkatan 4 nanti dah naik tingkatan 5, tolong beli. Okey, kat Shopee ada lah banyak. Kat kedai buku nasib lah kalau ada. Kadang-kadang ada, kadang habis. Sejarah ni biasa cepat habis. Yang banyak pendidikan jasmani. Yang banyak lah. Saya jumpa buku teks kat mana-mana. Okay, next. Okay, ni saya letak dulu lah soalan nombor 3. So saya detect lah bila saya type kat sini. Siapa bawah soalan nombor 3 tu, dia saya anggap paling cepat lah. Right. Okay, ni soalan nombor 3. Okay, pastikan semua jawab. Pastikan semua jawab. Sekejap dululah. Tak apa. Awak lambat ke cepat tak apa. Yang penting kita belajar. Okay. Bagi jawapan. Syafiqah panjangnya jawapan. Cikgu ambil orang yang pertama je. Cikgu ambil orang yang pertama je. Orang yang sama tak faham. Orang yang pertama. Ya, orang yang pertama dan orang yang kedua. Tak tahu lagi, tak apa. Ni ada lagi yang belum bagi jawapan ni rasa ni. Semua A Dia betul, ketiru kawan je ni. Okey, so soalannya sebab saya rasa soalan ni pun senang kan. Okey, undang-undang merupakan aspek penting dan dijadikan panduan dalam pentadbiran sebelum kedatangan barat. Okey, apakah kepentingan undang-undang? Okey, ni soalan ni macam kebat sebenarnya. A menjamin keamanan negara, B mengelakkan malapetaka. Adakah B? Kalau kita buat undang, adakah mengelakkan negara kita daripada mengalami malapetaka macam gempa bumi? Tak semestinya kan. So B tak boleh lah. Mengukuhkan persahabatan? Tak semestinya. Okey, sebab negara yang tak ada undang-undang pun ada juga kan jalinkan hubungan. Okey, D memajukan negara. Okey, so tak berapa tepat lah jawapan yang paling tepat ialah A. So Nurin Kristina jawapan orang yang pertama dan Nasrin. Wow, cepat tak sangka ni orang yang saya tak sangka sebenarnya. Okey, tahniah Nurin dan Nasrin. Kena sangka dulu, jangan tak sangka. Okey, next. B, belum lah. Belum. Kau jangan, kau type tunggu saya. Kedaulatan dah nampak. Tak boleh. Relax. Soalan nombor berapa tadi? 4 Soalan nombor 4. Okey, soalan nombor 4. Janganlah laju sangat. Bagilah peluang pada kawan-kawan. Bagi peluang pada Norman tu.
Rashid ada Rashid? Rashid, Anik tak ada Anik macam tak perasan. 30 saat. Nanti saya akan bagi PDF lah lagi kat korang. Soalan ni yang kita dah buat semua nanti saya bagi kat korang lah. Supaya korang ulang kaji balik lah. Okay, so siapa yang paling cepat? Okay, kedaulatan. Okay, soalan ni berkaitan dengan kedaulatan, topik ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Okay, kedaulatan muka surat 6. Pernyataan berikut merujuk pada ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melaka. Antara berikut yang manakah berkaitan konsep di atas? Wah, ni baru masuk. Okey, lambat ni Antara berikut, manakah berkaitan konsep di atas? A. Mengukuhkan diplomatik, tak ada kaitan. B. Melalui perjanjian, tak ada kaitan. C. Ni soalan apa nombor 4 Betul lah. B. Melambangkan identiti negara, tak ada kaitan. C. Menghindari campur tangan asing. D. Menggalakkan pembinaan empire. So jawapan yang tepat ialah C. Menghindari campur tangan asing. Itu maksud kedaulatan. Okay. So mana tadi saya punya soalan nombor 4. Paling cepat ialah B. Okey, kurang tepat. B. Syah, kurang tepat. Saya lah cikgu, saya. Alis. Wah, Alis Oh, okey. Sebab tu saya kata jangan laju saja, tapi nanti salah. Okey. Oh, Farhana baru masuk. Okey. Selamat datang Farhana. Alis. Okey, siapa lagi C? Norman B. Banyak jawab B Identiti kedaulatan tu bukan identiti Tak ada dah. Serius lah. Alis seorang je betul. Tahniah. Yang lain semua kena study masuk kedaulatan. Okey, awak tengok balik maksud kedaulatan. Okey, tengok buku teks buku surat 6. Sabar, belum tengok soalan ni. Okey, kedaulatan. Awak ambil isi poin pertama. Apa maksud kedaulatan? Mesti ada perkataan lambang kekuasaan tertinggi. Okey, itu maksud pertama kedaulatan. Lambang kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh seorang sultan. Yang kedua, maksud kedaulatan, hak mutlak sultan untuk kawal rakyat dan wilayah. Okey, itu maksud kedaulatan. Yang ketiga, maksud kedaulatan, kerajaan tersebut mesti diakui ataupun diiktiraf oleh kerajaan lain. Okey. Yang keempat, maksud kedaulatan ialah satu kerajaan itu mesti bebas daripada campur tangan kuasa asing. Itu maksud kedaulatan. So tahniah, Ali seorang je dapat. Aduh, okey. So, yang lain yang baru masuk ni mesti tak tahu apa peraturannya. Peraturannya mesti jawab paling terpantas. Jawab soalan paling terpantas dan betul. Okey, kalau awak try jawab lebih daripada sekali, saya tak kira lah orang itu kira tak ikut syarat lah. Mesti jawab sekali saja, satu kali percubaan saja dan betul yang terpantas. Nama tu saya akan ambil, saya kumpulkan sampai sebulan. Siapa yang paling banyak, yang nama paling banyak naik, saya akan bagi reward lah ujung bulan lah. Okey, so soalan nombor 5 bersedia? Yeah. Ni. Cikgu. Cikgu tak tulis pun nombor soalan. Belum Tulis. Alamak. Oh, saya belum Oh, saya belum enter. Ya Allah. Okey. Saya dah enter. Saya type tapi tak enter. Alright. Soalan 5. Korang percaya je Atika tu jawab B. Ya je korang. Jangan. Kau macam tadi ramai jawab Jangan mudah percaya kau orang. Macam tadi Tina kan.
Ali sorry. Macam tadi semua ikut atas kan? Salah, lebih tiba Ali seorang betul. Cikgu, ni ada budak form 4 sekali Ya, campur. Sebab dia orang belajar form 4 kan. Sebab nanti bila diorang akan bersama dengan kita sampai chapter 4 lah. Bab 4 je kita buat. Okay. Nanti lepas tu nanti terpaksa pecah lah. Yang tingkatan 5 saya akan dengan tingkatan 5 je lah. Saya tak akan sekalikan budak tingkatan 4 sebab budak tingkatan 4 tak belajar lagi kan tingkatan 5 punya topik. Okay, so dah habis 30 saat. Okay, so Atika Alia, kenapa ada lagi type lagi? Soalan nombor 5 kan tadi? Okay, soalan nombor 5, saya baca soalan hukum kanun Melaka, Undang-Undang Laut Melaka. Okay, berikut adalah undang-undang bertulis pada zaman Melayu Melaka. Okay, kita tahulah Melaka memang ada 2 jenis undang-undang saja. Itulah undang-undangnya. Apa kepentingan undang-undang tersebut? 1, mengukuhkan kerajaan. 2, mengukuhkan kesetiaan. 3, mengukuhkan bangsa. 4, melindungi rakyat. Okay, kalau kat sini kita tengok yang pertama mengukuhkan kerajaan itu betul. Okay, 1 tu betul. So kalau awak tengok antara A, B, C, D yang ada huruf 1 hanyalah A, B saja kan. So C dengan D tu awak mesti potong dulu Itu cara teknik menjawab tau. Okay, bila dah tinggal 2 pilihan saja, awak tinggal tengok 2 dan 4. 2 dengan 4 mana yang lebih tepat merujuk kepada kepentingan undang-undang. So yang lebih tepat melindungi kepentingan undang-undang ialah melindungi rakyat. So jawapannya ialah bola 1 dan 4. So kat sini Nurul Atika dan Aini Irfan. Tanya Nurul Atika dan Aini Irfan. Aini Irfan baru ada nama baru. Okey. Atika, Azmi dan Aini. Okey, next soalan nombor 6. Korang jangan type apa-apa pula lepas tu. Grade tu. Tunggu saya keluarkan soalan dulu. Kan susah sikit soalan ni kan? Soalan ni dah susah sikit. Wih, lajunya. Betul ke ni? Korang hantar punya ke apa? Korang baca ke? Saya ingat soalan ni boleh tahan susah kalau tak baca lah. Yakin ke kamu? Okey. Belum 30 soalan Dah. Okey, dah. Saya tak ada stopwatch pula. Okey, so saya bacakan soalan. Okey. Pahang, Kuala Linggi, Kelantan, Rokan, Indragiri dan Kampar adalah wilayah Melaka pada zaman kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Bagaimana wilayah berikut diperolehi? Maksud soalan ni ialah macam mana Kesultanan Melayu Melaka, Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka mendapatkan wilayah-wilayah seperti Pahang. Macam mana dia dapat? So kat sini awak boleh lihat buku teks kat muka surat 7 sebelah info info surat 7. So jawapannya yang betul ialah A, melalui peperangan. Okey, jawapannya A, melalui peperangan. So jawapan yang tepat Nasrin dan Nurul Atika Azmi. Okey, tahniah. Okey. Kat sini. Okey, ni saya nak share sikit lah
Okey, untuk soalan ini kalau dia ada 3 cara sebenarnya kalau awak tengok kat sini bagaimana Melaka dapatkan beberapa wilayah. Caranya pertama ialah melalui wilayah taklukan. Okey, kalau awak jumpa perkataan wilayah taklukan, ia sama maksud dengan peperangan. Okey, so kalau tengok kat buku teks itu nama wilayah yang dapatlah Melaka dapat. Okey, macam Pahang, Kuala Linggi, Kelantan, Rokan, Indragiri dan Kampar. Melaka dapat melalui kaedah peperangan ataupun bahasa lain mendapatkan cara melalui taklukan. Wilayah taklukan. Okey, kalau wilayah naungan, okey, macam ada Linggar, Patani dan Kedah. Okey, sebelah utara. Kalau negeri-negeri sebelah utara, Melaka mendapatkan wilayah tersebut melalui kaedah naungan. Okey, dan manakala yang melalui perkahwinan, hanya satu negeri saja yang disebut kat sini iaitu Siantan. Okey, nama dia Siantan. Okey, macam mana kerajaan Melayu Melaka mendapatkan wilayah Siantan? Okey, dengan cara Raja Majapahit, Raja Majapahit dia bagikan wilayah Siantan itu kepada Sultan Melaka. Sebab Sultan Melaka telah berkahwin dengan anak perempuannya. Maka dibagi hadiah satu daerah, satu wilayah Siantan kat Sultan Melaka. Itu melalui kaedah perkahwinan iaitu wilayah Siantan. Okey. So next soalan nombor 7. Saya rasa macam lama je kalau lebih pukul 5 je. Sebab buat soalan macam ni kan. Tapi saya 30 je. Saya takkan buat 40-50. Banyak sangat. 30 soalan cukup lah. Yang lebih-lebih tu awak kena buat homework lah. Homework yang buku saya tu kan. Yang korang beli tu kan. Okey. 7. Ya. Okey. Jawab. Cuba share pakai line apa? Laju betul. Woi, Sarah banyak Buat pening aku je. Satu kali je Sarah. Alis pun sama. Ada Alice. Sarah macam marah je. Relax Sarah, sabar. Ya. Aduh. Mana tadi saya korang punya type laju terus penuh. Saya nak cari yang saya type soalan 7 pun dah tak jumpa dah. Okay, so dah habis 30 saat. Okay. Mana dia? Okey, so soalan nombor 7. Sultan memberi kuasa memerintah atau mentadbir sesuatu wilayah, sungai atau pulau kepada pembesar berempat. Okey, kita tahu Sultan memang bagi diorang untuk mentadbir kawasan tersebut. Seperti wilayah, sungai, pulau. Okey, pembesar berempat kalau awak kenal, tahu tak siapa pembesar berempat ni? Jawatan-jawatan dia. Tahu. Antaranya bendahara, penghulu bendahari, temenggung dan laksamana. Okey, so kawasan ini dikenali sebagai, memang senang kalau awak baca buku. Benda ni memang saya selalu tekankan. Ianya disebut kawasan pegangan. So jawapan tepat ialah Dongki. Pemakaman jangan jawab tak ada pun dalam buku teks sebut. Okey, so yang betul ialah yang paling cepat Farhana Aliyah dan Nurul Atika. Liana ada tak kat sini Liana? Form. Ke dah tak ada? Liana awak ada tak? Dahlia ada kan? Oh Liana ada. Okey. Entahlah cikgu saya hentam. Okey. Oh malu pula Liana dah campur dengan sini. Okey tak apa korang biasa-biasa je lah. Sama je Selalu dia pada banyak cakap. Okey so Dah baru siapkan korang abang kakak jangan garang sangat. Okey. So
Seterusnya soalan nombor 8. Okey, saya type dulu soalan nombor 8. Oh, saya tengah masuk 2 kelas. Okey, tak apa. Saya faham. Ada juga yang ada PDPR lain kan. Soalan nombor 8. Okey, sedia soalan nombor 8? Jangan jawab dulu. Kan nanti awak letak-letak salah kan. Soalan. Okey, 8. Oh, laju. Bagilah. Jangan ikut kawan, jangan ikut kawan. Tak apalah, korang jawab. Korang jawab je, tak apa. Korang jawab je. Saya dah tahu dah jawapan dia. Korang jawab je. Sarah, relax Sarah. Jawab je. Stres. Bawa. Aduh. Ha? Kenapa Mustaqim? Dah jawab belum? Dah, tak apalah. Kenapa Fad? Kecewa ke? Lepas ni nak jawab dah hati je. Alamak. Relaxlah Syafiqah. Apa jawapan awak Syafiqah? Syafiqah, kita jawab dalam hati ni Syafiqah. Sedihnya. Jawab dalam hati. Mana ni? Saya punya ni. Okey, soalan nombor 8. Sekejap Cuba lagi. Atika Ali ada tak kat sini? Ya cikgu, saya. Nurul Atika ni Atika Azmi betul tak? Ya. Okey, kalau Atika Alia memang ada nama kat sini ke Atika Alia? Saya tak perasan. Oh, okey ada. So saya nak tengok dulu. Mana ni tadi dah terlajak dah. Jawapannya ialah okey. Okey, so saya baca soalan. Sistem pentadbiran Kesultanan Melaka ada 2 peringkat, satu pentadbiran pusat, satu peringkat jajahan. Yang ini hari tu ujian untuk form 5 ada peluang soalan kan. So siapakah pembesar pentadbiran di peringkat pusat? Ya Allah, ni baru saya sebut tadi. Jawapannya ialah B, bendahara. Okey. Dia peringkat pusat ni sama maksud dengan pembesar 4 lipatan. Ingat kalau pembesar 4 lipatan itu pembesar-pembesar yang jaga peringkat pusat. Kalau peringkat jajahan tu pembesar-pembesar yang kecil-kecil. Macam Syah Bandar, Bentara, apa semua tu yang kecil-kecil lah. Okey. Penghulu tu kecil. Syah Bandar pun kecil kan. Syah Bandar bukan pembesar yang besar punya. Bukan peringkat pusat. Peringkat pusat ni ada 4 orang saja. Okey, yang pembesar 4 lipatan tu. So jawapan dia bendara, jawapan lain penghulu bendahari, Laksamana, Temenggung. Okey, ingat itu pembesar yang jaga pentadbiran pusat. Pada masa sama mereka digelar pembesar berempat di bawah sistem pembesar 4 lipatan. So yang saya dapati yang paling cepat yang betul Atika Azmi dan Farhana Alia. Okey, tahniah. Okey, next soalan nombor 9. Okey. So yang salah tu kena alert lah So kena ingatlah jawapan yang sebenarnya. Soalan nombor 9. Alamak, senangnya soalan ni. Asal senang sangat. Tak tahulah kalau ada yang salah jawab, janganlah ada yang salah jawab. Alis, kenapa pakai niat je? Niat puasa. Bodoh lah Alis. Aduh, wai. Aduh, ni senang. Okey. Dah jawab belum tu? Dah jawab belum yang lain ni? Lelaki tak ramai pun. Keyboard saya problem. Alamak. Time-time ni lah keyboard problem. Dah lah cikgu give up. Jangan give up. Kita belajar kan?
awal lagi. Ini baru dah bulan 6 kan. So dari sekarang lah kita start belajar. Sabar dulu cikgu 30 soalan kan. Ya 30 soalan. Betul. Tapi rugilah kalau yang tadi tertinggal kan, yang masuk lambat. Okay, so saya baca soalan. Apakah sistem pentadbiran diamalkan zaman Kesultanan Melayu Melaka? Okay, jawapan yang tepat, saya sebut je lah jawapan tepat. Pembesar 4 lipatan lah kan. Itulah yang paling tepat. Okay, sistem pentadbiran 4 lipatan. So jawapannya ialah bola. So jawapan yang betul Syafiqah Alias dan Nasrin. Okay, Tania. Dia dah 3 nama Soalan nombor 10. Okay, sedia. Besarkan lagi lah. Kejap. Ibu Zoom ni lah dia. Kenapa ada yang dah jawab dulu tu? Terlajak belum. Nurul Atika tak kira Mari. Takut. Okay, ni baru. Sabar. Apa yang nervousnya? Bukan yang berisa sebenar. Mana ni? Aku dah bingung dah. Okay, sabar Tadi hang sekejap laptop saya. Mana ni soalan 10. Okay. So, ni jawab. Wih, cepat. Ada cepat. Saya jawab dalam hati je cikgu. Tak apa, jawab je, semua jawab. Semua wajib jawab. Salah tak apa. Syafiqah jawablah, awak jawab apa. Jangan terpengaruh dengan kawan di atas tau. Kadang-kadang salah. Macam tadi kan, ramai jawab jawapan tu tapi tiba-tiba salah. Tiba-tiba seorang je betul. Okay, dah. Bagaimanakah Sultan dapat menjamin kestabilan politik zaman Kesultanan Melayu Melaka? A. Penggubalan undang-undang. Adakah itu jawapannya? B. Memantapkan adat istiadat istana. Betul ke? Itu memang pangkah awal lah B ni. Okay. C. Pengenalan sistem cukai berkeutamaan. Adakah betul-betul pemerintah itu nak utamakan cukai baru politik stabil? Tak semestinya. Kadang-kadang kalau letak cukai terlalu tinggi pun rakyat tak suka kan. So politik tak stabil. D. Adakah dengan jalin hubungan dengan kuasa asing akan menjamin kestabilan politik? Tak semestinya. Kalau dijalin hubungan dengan kuasa asing yang salah kan, kuasa ataupun kuasa yang penjajah kan sebenarnya kan. So itu tak berapa cukup tepat lah. Yang paling tepat ialah menggubal undang. Jawapannya. So siapa paling atas kat sana? Mana dah tertinggal lah. Soalan nombor 10 tadi kan. Siapa paling cepat Alis Alis dengan Syah. Alis dan Syah. Baru ada Syah Okey, tahniah. Okey, saya suka kalau ada orang yang berbeza ni. So berlaku persaingan sengit. Janganlah orang yang sama. Tapi maksudnya kalau awak nak sapu habis pun boleh, silakan. Tapi pastikan betul lah. Okay, so soalan nombor 11. Soalan nombor 11. Line macam tak cantik pula tadi. Kalau line sekat-sekat ni tak sedap ni. Okay, so soalan nombor 11. Senang. Cepatlah. Alah. Tadi saya datang. Tadi dah tekan enter, lepas tu dia tak keluar. Siup tadi.
Saya makan kau cikgu. Tak tahulah, itu masalah teknikal, saya tak tahu nak komen. Jawab, pastikan semua jawab, pastikan semua jawab. Saya dah tekan enter, dia tak keluar. Tak rasyuk dah. Okey, habis 30 saat. So ramai yang jawab A saya tengok. Norman jawab A, Alis A, Syah A, Farhana Alia A, Atika Alia A, Nasrin A. Oh, semua jawab A Nur Atika A, Afiq A, Nurin. Hafizul tak ada jawab Hafizul. Anik D, perbendaraan. Dini A. Semua A Saya baru nak enter. Itu tak tahu jawapan dia apa Syafiqah ni. Saya baru nak enter. F. Hai, dah kecewa ke? Jari legging. Alamak, macam-macam. Bagilah jawapan. Okay, so soalannya ialah saya just sebut je. Apakah tanggungjawab Syah Bandar sebenarnya? Okay. A. Mengetik cukai. Adakah itu? Ketua Turus Tentera. Okay, Ketua Turus Tentera ni tanggungjawab bendahara. Ingat Ketua Turus Tentera itu adalah tanggungjawab bendahara. Panglima Tentera Laut tanggungjawab laksamana. Okey, awak boleh catat kat mana-mana lah. Okey, Panglima Tentera Laut laksamana. Menguruskan perbendaharaan itu tanggungjawab penghulu bendahara. Okey, menguruskan perbendaharaan ini tanggungjawab penghulu bendahara. So jawapannya A. So yang paling cepat tadi saya tengok soalan nombor 11, Norman Alif dan Alis. Okey, tahniah. Okay, next soalan 12. Syafiq Alias, dah ada yang paling cepat belum? Macam ada yang tadi nama. Soalan 12 sedia. Bismillah. Okay. Cikgu terlacak. Cikgu. Itu Tun Bija Pikrama. Mana? 12 Cikgu sengaja ni. Cikgu sengaja. Tak apalah. Tak apalah. Tak nak jawab, tak tahu langsung. Tu aduh. Tak apalah, cuba je. Jawab semua, jawab. Sila kod, kod, salah. Ni tak tahu memang tak pernah jumpa Dahia, kenapa E? Mana ada E? Okey. Sejuk tangan saya. Ya aduan. Korang pakai handphone ke laptop? Laptop. Laptop okey sikit kot. Kalau pakai Handphone cikgu susah. okey, handphone lambat lah biasa. Jangan dekat-dekat sangat Luman. Saya guna TV. Saya guna TV. Guna TV guna joystick Apa? Guna joystick game Aduh baik. Ini mana betul ke jawapannya tu? Korang ni confident betul. Okey. So, kita tengok kat sini ada Sultan Muzaffar Shah, Sultan Mansur Shah, Sultan Alauddin Riayat Shah, Sultan Mahmud Shah. Ini semua Sultan Melaka So, siapakah pembesar yang paling lama berkhidmat dalam Kesultanan Melayu Melaka? Okey, sebenarnya soalan ni kalau awak tengok kat buku teks, kalau awak baca, buku teks ni muka surat 9 Okey, muka surat 9 kat info. Boleh baca tak? Info bawah tu muka surat 9 siapa ada buku teks. Tolong baca. Jawapannya yang tepat ialah Bendahara Tun Perak. Jawapannya kerana apa? Tun Perak ni berkhidmat dengan empat sultan tersebut. Betapa lamanya beliau berkhidmat. Dia berkhidmat dengan keempat sultan tersebut. Maka memang beliaulah bendahara yang paling lama berkhidmat. Jawapan A. So orang yang
paling cepat saya detect kat sini Dini dan Sarah. Okey, Tania, Sarah. Sarah dah tak boleh marah sangatlah Sarah. Dapat juga yang tercepat. Dini. Baru dapat Okey, Tania. So dah tak boleh marah-marah nak mengamuk. Okay, next soalan nombor 13. Soalan nombor 13. Okey. Tu pelik sikit kotak tu soalan ni bagi saya tak susah pun, senang. Okey, so tamat 30 saat. Okey. X2 nama pembesar tau. X2 pembesar 4 lipatan. 4 pembesar lipatan kan ada 4 orang pembesar kan saya dah sebut tadi. Okay, siapakah pembesar 4 lipatan yang dimaksudkan ni? Yang jaga keselamatan negeri, yang jaga keamanan negeri. Adakah A Laksamana? Laksamana bukan jawapannya kerana Laksamana itu dia jaga keselamatan di perairan. Di kawasan laut je dia jaga keselamatan perairan sebagai Panglima Angkatan Tentera Laut. Bendahara Ketua Turus Angkatan Tentera. Okey, sebagai pemangku sultan. Okey, penasihat sultan. Itu bukan tanggungjawab dia. Okey, Temenggung. Di Bendari bukan. So jawapannya ialah C. Okey, Tania yang jawab C. So yang jawab C ni yang paling cepat saya ingat Nurin Kispina dan Atika Alia. Okey, Tania. Alright. Laksamana yang jawab A tu, Laksamana tu yang jaga keselamatan di laut kawasan perairan. Itu Laksamana. Okey. Kalau yang Temenggung baru dia jaga keselamatan di kawasan daratan. Awak kena bezakan tau. Ada dua tau keselamatan ni yang kat Melaka ni. Satu keselamatan darat, satu keselamatan laut. Kalau keselamatan darat, Temenggung. Kalau keselamatan laut, Laksamana. Okey, awak kena ingat Ada, memang kat buku teks pun ada sebut soalan objektif ke soalan struktur yang ujian tingkatan 5 itu pun keluar berkenaan dengan soalan ni lah. Okay, next soalan 3. Soalan 14. Soalan kenapa laju sangat? Korang jawab laju sangat. Biasalah bila dah nak berlomba-lomba ni Soalan nombor 14. Sabrina dengan Trisha ada ke kat grup ni? Boleh suara sikit tak? Ada Okey. 14. Ya, 14. Uish, laju ya. Tak sempat kawan lain nak baca. Saya pun tak sempat nak tengok. Mata dia orang ada 10 cikgu. Mata dia orang ada 10. Ada. Laju Sarah sabar. Soalan nombor 14. Redha je muka. Okey. So kita tengok soalannya, undang-undang mana yang digunakan dalam pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka? Undang-undang Pelabuhan Melaka ada ke sebut? Macam tak ada kan? Tak ada. Kat buku teks pun saya tak pernah dengar undang-undang pelabuhan. Okey. 2 undang-undang adat Melaka pun tak ada. Saya pun tak pernah dengar undang-undang adat Melaka.
3 undang-undang laut Melaka betul. 4 hukum kanun Melaka betul. 3, 4 jawapannya ialah dongki. Okey, so siapa yang jawab dongki tadi Oh, yang tercepat yang betul Daya, kurang tepat Daya Undang-undang adab Melaka tak ada. Afiq Firdaus dan Syafiqah Alias. Okey, tahniah. Okey. Saya hentam je cikgu. Tak. Cepat sangat. Awak bacalah dulu Daya. Kena baca dulu. Jangan terus jawab agak kepuk. Kita jangan nak kejar. Cepat form 4 korang ni. Kita kena tahu yang mana betul baru awak pilih. Okey. Okey, so soalan 15. Anik ada tak Anik? Anik form 4? Ke tak Form ada 4 ada yang dapat jawab ke cikgu? Ada? Diana kan? Diana siapa lagi Saya pun tak ingat. Diana tu dia ada kelas lain. So dia kata dia ada 2 kan. Soalan 15. Sabar. Belum ni. Belum scroll lagi. Sekejap. Laptop saya buat hal. Kalau laptop saya buat hal ni macam-macam kan. Okey. So dia dah bergerak. Apa jawapan dia? Ramai. Cepat ni jawab ni. Sarah jangan nak macam-macam Laju korang baca. Sebab tu bila saya ingatkan awak, okey baca ni nanti saya akan buat soalan, awak tolong study sikit-sikit lah. Study sikit sebab saya akan buat soalan. Okey. Saya dah pesan kat dua-dua grup. Form 4, Form 5 saya dah pesan. So seterusnya, okey dah habis 30 saat. Tengok. Okey, Kesultanan Melaka ada 2 undang-undang. Hukum Kanun Melaka, Undang-Undang Laut Melaka. Kedua-dua undang di atas berasaskan apa? Okey, apa asas undang-undang tersebut? Okey, kat sini awak boleh tengok muka surat 10 yang sebelah atas tu. Okey, dia ada sebut tau. Kesultanan Melayu Melaka mempunyai 2 undang-undang yang berasaskan syariah. Ingat syariah undang-undang Islam dan hukum adat. Adat tu orang-orang Melayu punya peraturan. So ada 2. Jawapannya ialah 1 dan 4 dongki. So jawapan tepat dongki paling cepat ada 2 orang saya nampak, Alis dan Nasrin. 4 laju sangat tu. Kena baca dulu hati-hati. Okey, Dahia Saradi, Farhana D. Okey. Jawapannya bola kan? Betul kan? Ya bola. Alis dengan Nasrin paling yang betul lah betul, ada juga yang Farhana betul, Norman betul. Okey. Next. Paling awal paling salah. Tak apa, kita cuba Soalan nombor soalan nombor 16 saya skip dulu sebab saya tengok soalan nombor 16 tu soalan dia tak logik, jadi saya padam. So kita terus pergi soalan nombor 17. Soalan nombor 17. Hang lagi lah. Ya. Soalan 16 ni. Okey. Soalan 16 saya buat soalan baru. Okey, soalan 16 ni saya buat soalan baru. Kejap. Takut saya. Saya buat soalan nombor 16 ada. Okey, soalan nombor 16 ada. Jangan jawab dulu. Okey. 15 kan? Okey, soalan nombor 16. Okey, apa jawapannya? Ni soalan ni saya buat sendiri tadi.
Sebab saya tengok nombor 16 tadi soalan yang dia buat tu soalan tak logik. Jadi saya padam. Saya tukar soalan lain. Okey, fasal 4 boleh tengok muka surat 10 sebenarnya kat situ. Okey, muka surat 10 bahagian jenayah. Okey, habis 30 saat. Soalan nombor 16. Mana soalan nombor 16 saya punya tulisan. Okey. Jawapannya. Okey, soalannya kandungan hukum kanun Melaka ni fasal 4 berkaitan dengan hukuman mati tau. Siapa yang langgar fasal 4 hukum kanun Melaka akan dikenakan hukuman mati, hukuman bunuh, samalah tu. Okey, apakah kesalahan yang boleh dikaitkan dengan hukuman tersebut? A. Menolak sistem cukai. Adakah menolak sistem cukai? Okey, B. Mengingkari arahan sultan. C. Merosakkan harta benda awam. D. Membuka tanah tanpa kebenaran. Jawapan tepat ialah bola. Mengingkari arahan sultan akan dikenakan hukuman mati menurut hukum kanun Melaka. Okey, dalam fasal 4. So yang paling cepat kat sini saya detect Atika Alia dan Norman Alif. Okey, tahniah. Okay, next. Soalan nombor 17. Okay, nombor 17. Okey, 17. Malim. Tahu tak malim tu apa? Nanti saya akan terangkanlah apa itu malim. Siapa tu malim? Siapa bilang aku cintai dia? Seperti melati, putih-putih melati, merah-merah delima. Siapa yang baik Okey, dah habis 17. Soalan 17. Dah jawab, ramai ke dah jawab? Ramai tak jawab? Jawapannya lah aku membunuh. Tegas betul lah Liz, marah ke? Iya. Okey, soalan 17. Apakah tindakan yang diambil terhadap malim seandainya lalai menjalankan tugas sehingga menyebabkan pelanggaran dan kerosakan? Okey, maksudnya apa kat sini? Malim ni sebenarnya dia macam orang kata pelayar, orang yang pandai, yang arif tentang ilmu pelayaran. Okey, boleh tak awak ingat? Apa itu malim? Siapa itu malim? Malim adalah orang yang arif tentang ilmu pelayaran, yang pandai belayar. Okey, jadi penumpang-penumpang terlalu berharap orang kata ilmu malim ni lah. Tapi kalau dia seandainya dia mengendalikan kapal, kalau berlaku pelanggaran kapal layar tu terlanggar, bongkar batu ais ke apa kan, rosak ke, bocor ke, dia akan dijatuhkan hukuman bunuh. Okey, itu jawapan dia. Okey, ini kat muka surat 11 ada kat situ muka surat 11 dalam fasal 9. Okey, kat situ dia ada sebut fasal 9. Malim harus alim dalam ilmu pelayaran. Malim mesti tahu keadaan ombak, arus,
kedudukan bulan dan bintang agar pelayaran mereka berjalan dengan baik, berjalan dengan lancarlah, selamat. Okay, kalau dia lalai dalam mengendalikan kapal, kalau rosak kapal tu, beliau akan dijatuhkan hukuman mati. Itu zaman dulu punya undang-undang memang keras ambil tanggungjawab tersebut. Wih, dahsyat ni hukum kanon Melaka. Undang-undang Laut Melaka. Ini undang-undang Laut Melaka pasal 9. Okey, tahniah kepada Nasrin dan Atika Azmi. Alright, seterusnya. Okey, ada yang jawab D, ada yang jawab macam-macam soalan. Okey, dipenjarakan. E, tak ada jawapan E ya. Soalan nombor 18. Okey, korang dah senyap je ni? Dah penat Saya je. Soalan 18. Siapa yang memperkenankan undang-undang ini? Bukan memperkenal tau. Awak bezakan tau perkataan memperkenal dengan memperkenan. Yang memperkenalkan itu adalah nakhoda tu semua. Nakhoda tu yang buat undang-undang ni, undang-undang Laut Melaka. Jadi siapa yang memperkenalkan undang-undang ini? Mustaqim, kau kecewa je Mustaqim Fras tu Fras tau. Alis nak bentuk grade je Alis. Rajin pula awak type nak jawapan dia. Oh, macam-macam jawapan bagus. Okey. So, siapa yang memperkenankan undang-undang Laut Melaka ini sebenarnya? Walaupun dia diperkenankan oleh 3 nakhoda kan, DJS kan. Dulu saya ajar DJS kan. D tu siapa? Nakhoda diri. J tu siapa? Jenal. S salah tu. Itu bukan Ishak Sahak. Itu typo tu. Okey, saya rasa cikgu yang buat soalan ni dia tersilap type. Sebenarnya Sahak. S-A-H-A-K. Nanti saya betulkan lah. Okey. Sebab saya dulu ajar murid nak ingat orang yang memperkenalkan undang-undang Laut Melaka ni ingat DJS. DJ radio kan, DJS, nakhoda diri, jenal dan Sahak. So yang memperkenalkan memperkenalkan rang pula macam radio demokrasi lah. Siapa yang memperkenankan undang-undang Laut Melaka ni adalah Sultan yang terakhir Melaka yang kalah dengan Portugis. Awak ingat? Nama dia Sultan Mahmud Shah. So jawapannya ialah Dongki. Okay, so orang yang tepat, yang betul, yang paling cepat betul Atika Azmi dan Syafiqah Alias. Alright, Syafiqah Alias barulah nama awak dia. Okay. Ya, tahniah. Okey, soalan 19. Tanpa membuang masa lah. Soalan nombor 19. Nurin left tadi? Nurin. Yes. Soalan susah sikit kan? Bapak ada apa cakap otak korang ni laju gila. Bapak asal nak baca laju-laju ni ya. Korang asal nak baca laju-laju ni. Kau tak kesian dekat aku. Dah cepat dah ni, ramai jawab. Okay, jawab lagi. Semua dah jawab ke? Ramai dah, cepat je. Okay, soalan nombor 19.
Okay, so saya baca fasa 6.3 ini muka surat 11. Kalau tengok muka surat 11, fasa 6.3 kat aspek percukaian. Okay, awak boleh baca kat situ. Nakhoda menentukan jumlah cukai yang dikenakan pada penumpang iaitu 1/10 jawapan dia. Alright, 1/10. Ingat angka tu lah. Okay, takkanlah banyak sangat 2/10 kan, 3/10, 4/10 banyak sangat tu. Nanti kesianlah penumpang tu kan. Dia penat niaga, hasil tu dia nak bayar kepada kerajaan. Nak bayar pada nakhoda. Okay, so nakhoda hanya mengenakan cukai kepada penumpang, peniaga-peniaga ke apa semua, pedagang-pedagang, penumpang hanya 1/10. Okay, iaitu C lah jawapannya. So yang kat sini saya tengok yang cepat dan tepat ialah Atika Azmi dan Atika Azmi selalu bagus cepat Atika Azmi dan Nurin Kristina. Okey, tahniah. Okay, next. Soalan 20. Saya tak type pun ni. Aku type, rupanya tak enter. Soalan nombor 20. Oh dah 2 kali dah keluar. Tak ada. sorry. 20 ni saya Ini buat betul ni soalan. Sama-sama buang. 21 ni saya buang. Soalan 21, sorry. 20 tu saya cancelkan sebab soalan yang cikgu tu buat macam tak kena, macam tak ada dalam buku teks tu. Dia ambil benda buku teks lama kot. So saya tak nak terima soalan tu. Soalan 21. Mana ni? Sekejap. Datuk saya hang. Apa yang nampak ni? Putih. Saya tengah nampak belasan. Sekejap. Korang bazar ke? Aduh, hang pula laptop saya. Apa ni? Okey. Dah. Okey. Sorry. Salah kabut. Senang ni. Laju lah cepat je korang jawab Bagus. Ini korang hentam ke ataupun macam mana ni? Okey, macam-macam jawapan. Kali ni bervariasi jawapan korang. Okey. X, hamba berhutang, hamba biasa. Sebenarnya kat zaman Kesultanan Melayu Melaka ada 3 jenis hamba, iaitu hamba berhutang. Hamba berhutang tak bayar hutang lah kot, baru dia jadi hamba. Lepas tu ada hamba biasa. Lagi satu, X tu hamba apa? Okey, macam-macam lah korang jawab. A, adakah hamba abdi? B, hamba raja. C, hamba sahaya. Hamba sahaya ni istilah dalam Quran kan. D, hamba tawanan. Jawapan yang tepat dalam buku teks muka surat 13. Kalau tengok muka surat 13 ada yang kat bawah anak panah ni. Kat sini kotak ni. Jawapannya ialah hamba raja. Bola. Okey, tahniah. Saya dah detail lah kat sini. Yang paling tepat dan cepat dan tepat ialah Syafiqah Alias dan Aimi Irfan. Ya. Okey. Okey, cuba lagi So, ingat jenis hamba ada hamba raja, ada hamba hutang, ada hamba biasa je. Hamba biasa lah. Okey, soalan nombor 22. Okey, apa jawapannya? Ni soalan ni macam susah nak pilih kan? Macam
Macam A, macam B, macam C, macam D. Pilihlah jawapan yang tepat apa ni. Apa Nasrin? Korang boleh ke saya terlajak sikit ni? Saya rasa macam tak sampai lambat ni. Okey, so saya cepat je lah So, soalan 22. 22 ni berkaitan dengan nilai. Apa nilai-nilai rakyat tersebut sanggup hadir majlis umum, buat gotong royong, jadi pengayun, jadi pendayung kapal. Apa nilai yang kita boleh ambil sebenarnya? Dia berkaitan setia rakyat dengan pemerintah. Sebenarnya jawapannya ialah adakah dalam soalan tu istilah kesetiaan tu ada kat situ. So jawapannya ialah kesetiaan. Bola jawapannya. So siapa jawab bola paling cepat? Oh, semua jawab A, semua jawab A. Oh, Syafiqah dan Aimi Irfan. Okey, Syafiqah dan Aimi Irfan lagi. Oh, orang yang sama ni. Syafiqah alias Aimi Irfan. Okey. Memang ada kat buku teks ni dijawab pun memang betul berkaitan dengan kesetiaan diorang. Kalau tengok kat situ muka surat 13. Okey, muka surat 13. Kat sini kalau baca muka surat 13 peranan rakyat. Okey, aku boleh tengok buku teks. Rakyat mesti tak setia pada pemerintah. Mesti patuh segala arahan pemerintah. Ya? Cikgu, jawapan dia bukan B ke? Saya jawab A lah cikgu. Cikgu tengok yang 21 ni soalan. Tengok ya lah. ke? Cikgu Sarah. Nampak ini Sarah cikgu yang betul. Oh, soalan 22 Cikgu Sarah betul cikgu. Oh, that's right, that's right. Aimi Soalan jangan suka 22, sangat, mana Aimi. soalan 22? Alamak. Soalan 22 jawapannya B kan, setia. Oh, Siti Noh Sarah. Okey, sorry. Sarah. Sarah. Lepas tu lagi seorang Syah. Okey, Syamira. Okey, so tanya Sarah dan Syamira. Sorry ya, Syah dengan Sarah. 2S ni. Okay, so tengok kat sini peranan rakyat mesti tak setia, patuh segala arahan pemerintah. Okay, dengan sanggup menghadiri majlis umum, jadi tentera, menjadi pengayuh, pendayung. Okay, lepas tu melakukan cerahan tenaga seperti bina istana dan buat jalan raya. Okay, so kesetiaanlah jawapannya. Soalan 23. Soalan nombor 23. Okay. Saya kena buat simbol apa supaya saya nampak benda tu betul-betul. Salah. Sekejap line korang clear tak? Okay. Bersangkut juga cikgu. Soalan saya punya pun kadang berat sikit kadang-kadang. Okay, 23. Tengok hang lagi. Okay, sama. Ni. Okay, rakyat Kesultanan Melaka terdiri daripada siapa? Adakah pedagang asing, orang Melayu, orang Laut, orang Jawa? Rakyat tanah Melayu, rakyat kat Melaka ni. So, okay, so jawapannya ialah C. Iaitu 2 dan 3. Orang Melayu dan orang Laut. Awak boleh lihat buku teks muka surat nombor 6. Okay, muka surat 6 ada jelaskan kat situ bahawa golongan rakyat
Kesultanan Melaka ni terdiri daripada orang Melayu dan orang Laut. Dua saja yang disebut kat situ Okay, orang Melayu, orang Laut. Orang Jawa tak adalah. Pedagang asing tu bukan, itu pedagang asing tu orang luar kan, bukan rakyat Kesultanan Melaka. So tak boleh jawab satu tak logik langsung lah. Okey, tahniah kepada Nasrin dan Alia Afika. Baru jumpa nama Alia Okey, tahniah. Seterusnya 24. Nasrin dah berapa kali Saya pun tak ingat lah. Nanti saya akan kumpulkan tengok nama siapa paling tinggi 24, soalan 24. Soalan 24. Siapa yang ada urusan macam pakai handphone mak ayah ke apa, awak boleh live tak apa saya tak marah sebab saya faham sebab ini pun kelas tambahan, tapi minta izin lah kalau awak pakai handphone siapa-siapa ke apa minta izin dia orang lah, takut dia orang nak guna kan, sebab saya janji pukul 5 dah habis tapi ini telah tak cukup masa pula. Okay. Sebab saya rekod, korang jangan risau, korang tak terlepas lah, nanti saya upload lah kat YouTube, lepas tu korang tengok lah. Okay, mengapakah Johor, Perak dan Pahang dikatakan sebagai pewaris Kesultanan Melayu Melaka? Okay, yang ni saya nak maklumkan, yang ni dia tak ada kat buku teks form 4 dia ada kat buku teks form 5. Dia sekalikan silibus tu. Okay. Tapi cubalah awak jawab yang menurut awak yang mana yang paling terdekat jawapan ni. Sudah ada yang jawab belum? Ramai dah ada jawab. Okey. Macam jawapan. Hafizul, jawab sekali saja Jawapan yang pertama je saya ambil. Okey, saya dah jumpa seorang je yang betul siapa tu yang betul? Seorang je yang betul. Okey. Kat sini jawapannya ialah Johor, Perak, Pahang tu berketurunan Sultan Melaka. Jawapannya Dongki. Atika Azmi saja yang betul. Okey, tahniah Atika. Okey, next. Soalan 25. Tak ada soalan 26, 25 tak ada. Sorry. Soalan 26. Saya potong tu sebab soalan dia macam saya pun tak faham soalan dia apa benda kan. Tu saya buang tu soalan tu. Tapi nanti saya akan buat soalan baru. Soalan 26. Apa jawapannya? Okey. Konsep wa'adat. Pernah dengar tak? Tahun lepas ada kan bab 1 ni. Wa'adat ni berkaitan dengan kesetiaan rakyat pada pemimpin kan. Demang lebar daun dengan Seri Tribuana. Wa'adat. Sorry, Sang Sapurba. Seri Tribuana siapa pula? Sang Sapurba dengan demang lebar daun. Okay. Okey. Ramai dah jawab.
Ramai jawab C Ramai jawab C, ada yang jawab B, ada yang jawab D. Menguap ke Sarah? Relax Sarah. Soalan 26. Okey. So apakah kepentingan konsep wadah pada zaman Kesultanan Melaka? Adakah A. mengawal konsep pembesar, B. mengukuhkan pemerintahan, C. mewujudkan perpaduan rakyat, D. memantapkan sistem pertahanan? Ia berkaitan dengan kesetiaan rakyat pada pemimpin, berkaitan dengan keliciran pentadbiran. Maksudnya kenapa wadah ni penting? Sebab dapat mengikat tak setia rakyat pada pemimpin. Rakyat akan tak setia pada pemimpin dan pemimpin akan jaga rakyat, akan melindungi rakyat. So ianya berkaitan dengan mengukuhkan pemerintahan. So jawapannya bola. Okey, yang tepat dan cepat ialah Hafizul dan Dahia. Okey, tahniah Hafizul dan Dahia. Okey, soalan 27. Ada lagi 3 soalan, sabar. Okey, tenang, relax. Ini baru 30 soalan. Kalau peperiksaan 40 soalan. Okey. Soalan nombor 27. Okey, 27. Kacang goreng. Laju dah tu. Laju ni korang ni. Okey, mengapakah seseorang rakyat boleh ditimpa tulah? Okey, sebelum itu awak tahu tak maksud tulah tu apa? Siapa yang boleh beritahu saya? Tulah tu apa? Ada tak ayah nak respon? Macam bala lah cikgu. Ya, lebih kurang lah macam bala atau bencana. Tapi kat buku teks ayat dia kecelakaan. Okey, itu maksud tulah yang dalam buku teks kecelakaan yang menimpa pada seseorang jika mereka mengingkari arahan sultan ataupun raja lah. So jawapannya ialah A. Alright. So siapa-siapa yang cuba tak ikut perintah sultan, ingkari arahan sultan, titah sultan, mereka akan dapat tulah, iaitu bala bencana, kecelakaan. Kita tak tahulah apa rupa bentuk dia. Mungkin bumi kita gempa bumi ke apa ke. Itu bayangan dia orang lah. Okey, bumi terbalik lah, rumah terbalik lah. Okey. So yang tepat dan cepat ialah Nurin Kristina dan Syafiqah Alias. Alright, tahniah Syafiqah Alias pun nama selalu naik Okey, next. Budak ni memang nama dia selalu naik tu. Apa? Tak apa. Tak ada asal dia. Soalan nombor 28. Soalan 28 Atika Alia dah left. Okay, next 28. Jangan give up. Alamak, saya ke bawahkan sikit. Okay, ni. Okey, dah 30 saat. So, ramai dah jawab. Why? Okey Sarah, why?
Ini dah mabuk dah ni. Ini dah belajar sains ni. Ini kromosom. XY. Part B. Dini B. Hafizul C. Oh, lain-lain ni. Antasha B. Aimi Irfan. Nurul Atika B. Nasrin A. Nur Alia Afika B. Syah B. Afiq B. Norman B. Alis B. Dahia A. Hafizul A. Soalan 28. Okey, jawapannya ialah apakah kepentingan lambang tersebut? Lambang seperti nobat dan adat istiadat. Okey, boleh tak awak tengok buku teks, tengok muka surat 7. Muka surat 7. Tengok sekarang lambang kebesaran. Okey, boleh tak awak tengok kat situ? Apa maksud lambang? Lambang bermaksud ialah identiti sesebuah kerajaan. Weh, kenapa silau Saya punya oh, okey. Okey, lambang berkaitan dengan identiti sesebuah kerajaan ataupun keistimewaan sultan. Okay, lambang juga merujuk kepada maksud simbol kedaulatan sultan. Antara contoh-contoh alat-alat kebesaran sultan itu adalah adat istiadat, penggunaan warna, warna kuning lah kan. Okay, nobat, regalia, cap mohor. Cap mohor untuk apa? Untuk mengesahkan arahan sultan. So jawapan yang tepat ialah menunjukkan kedaulatan raja bola. Okay, kalau ada jawapan lain, identiti pun betul. Simbol kedaulatan dan identiti. So bola yang tepat ialah siapa Saya belum tengok pula. Okey, Hafizul A kurang tepat Daya A, B. Okey, B Alisha dengan Alis dan Norman Okey, Tania. Next, soalan 29. Lagi 2 saja. Lagi 2 je. Harap bertahan. Saya lagi malam tadi tidur pukul 4 lebih. Mabuk dah saya. Okey. Soalan 29. Ya, ini dia soalan 29. Baca dengan hati-hati. Wih, cepatnya. Baca soalan ke tak ni? Hafizul, Dahia, Nasrin, laju betul. Jangan laju tapi salah tau. Ya ada orang call lah. Okay, sorry ada iklan. So dah jawab semua? Soalan 29. Saya nak tengok apa jawapan korang. Okey, so dalam hukum kanun Melaka, urusan kekeluargaan sangat diberi perhatian. Apakah matlamat undang-undang kekeluargaan ini?
Okey, kat sini awak boleh lihat muka surat 10 kat buku teks. Muka surat 10. Okey, awak tengok ke aspek nombor 3, kekeluargaan. Okey, dalam buku kanun Melaka, aspek kekeluargaan, kat situ isu kekeluargaan diberi perhatian oleh Kesultanan Melaka. Undang-undang keluarga bertujuan untuk mewujudkan keharmonian. Dia dah sebut kat situ. Undang-undang keluarga tujuannya untuk wujudkan keharmonian dalam keluarga dan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh keluarga dalam perkahwinan. So jawapan ialah 1 dan 4 bola. So yang paling cepat dan tepat ialah Alis dan Atikah Azmi. Okey, tahniah. Yang lain jangan kecewa tak apa, kita belajar. Yang penting awak ambil tahu. Okey, ingat jawapan yang betul. Okey, izinkan saya left dulu. Okey, kalau ada masalah, ada hal ke, tak apa, boleh Okay, soalan last. Soalan nombor 30 last. Okey. 22 murid masih bertahan Rashid ada tak Rashid? Murid form 4 ada lagi tak? Ke dah tak ada dah? Ada. Dahlia yang jawab. Rashid tak ada Okey, so soalan 30 last. Alamak, soalan 30 tak ada. Okey, dah habis. Soalan 30. Apa jawapan dia? Saya dah potong pula sebab mungkin soalan tu tak logik Saya check dulu sebelum nak bagi kat korang. Soalan macam bagi saya macam tak ada jawapan, saya akan buang. Okey, saya akan buat soalan baru lah nanti. Okey, so itu saja perjumpaan kita pada hari ini. Okey, harap korang ingatlah jawapan. Nanti saya akan bagi soalan-soalan ni semua kat korang dalam bentuk file PDF lah. Okey, sebelum tu ada nak tanya apa-apa tak? Tak ada cikgu. Tak ada. Sekejap Okey, sekejap. Korang jangan left dulu. Okey. Sekejap Bye. Belum